Saya boleh fahamlah dia ni mengurus CIMB, jadi mungkin dia tidak tahu dari segi ekonomi makro. Tapi komen-komen dia itu bagi saya mengelirukan. Umpamanya untuk orang buat unjuran, kononnya tahu harga minyak, satu dunia orang tidak tahu. Kalau turun sikit mungkin, tapi mengudum macam ini itu luar pada jangkaan. Sepatutnya walaupun kita ni jadi jawatan besar Menteri Kewangan, patut adalah sikit tawaduk, humility lah, mengatakan tidak semua kita tahu. Unjuran kita yang lalu itu tak betul. Umpamanya unjuran belanjawan tahun lalu harga minyak satu tong $63. Sekarang turun 20. Mungkin turun lagi. Bulan lalu Tengku Zafrul kata 30. Tak ada pula dia sebut unjuran turun lagi. Oleh kerana turun, maknanya belanjawan itu harus direncana semula, dirancang semula supaya sesuai dengan pendapatan. Pendapatan kita akan terkesan dengan besar. Jadi itu satu. Keduanya, Menteri Kewangan juga saya tegur beberapa kali baru ini bila dia buat unjuran pertumbuhan ekonomi dijangka 5.8%, mengutip dari Fitch. Walaupun kita tahu tahun ini akan tentunya negatif, meleset, karena diperpanjang PKP. Kita faham PKP diperpanjangkan. Bila perpanjangkan, pengangguran akan bertambah, kegiatan ekonomi terbantut. Jadi pertumbuhan ekonomi juga akan terus jatuh. Oleh demikian, unjuran pertumbuhan tidak akan ada tahun ini, melainkan meleset ekonomi ataupun negatif. Ada yang jangka setengah, ada jangka 2, ada jangka 3, ada jangka 4. Nah, untuk kita melonjak macam disebut V curve, V untuk tahun depan, itu tidak ramai yang beramal, kita tidak mungkin berlaku begitu. Tapi untuk menganggap kita boleh mudah naik 5%, 5.8%, padahal sebelum COVID 4.3%, sekitar 4%, kurang dari 5% sekian lama. Jadi saya fikir, melainkan dia buat perkiraan ini, maknanya orang kata boleh kira-kira kecoh, orang Kedah kata, maknanya kita ambil daripada baseline 0, tahun ini 0, tahun depan 5 lah. Tapi sebenarnya pertumbuhan dia bukan kira begitu. Dia kira ada baseline yang penting, kerana kalau tidak ada makna. Kita defisit katalah negatif 4% tahun ini, tahun depan naik 2, jadi kita naik 6%. Tak betul macam itu. Jadi sebab itu saya rasa mesti ada satu sikap lebih jujur dalam menetapkan angka-angka ekonomi supaya tidak mengelirukan. Andaian selepas lockdown atau lepas PKP, tak PKP tak 1 bulan lagi, tak 2 bulan lagi, ataupun kelonggaran terbatas, ataupun sekatan terbatas maknanya, atau berperingkat, semua ini akan menyebabkan terlambat kenaikan. Dan kebanyakan yang buat satu unjuran, tidak ada yang mengatakan bahawa keadaan akan lebih normal dalam masa singkat. Jadi saya tidak fikir menteri-menteri ini realistik dalam unjuran mereka. Cuma mereka nak bagi satu yang lunak. Saya fikir orang dengar, oh bagus, dia sabar-sabar, tahun depan naik. Dan kita kata bagi tahu kita hadapi masalah, dan masalah ini akan berlanjutan beberapa ketika. Jadi kita minta semua orang terima dan bekerja sedaya upaya untuk mengatasi. Buat apa nak kelirukan? Dalam konvensyen keadilan negeri-negeri, saya selalu sampaikan mesej tentang ekonomi kita yang mendatar lebih 10 tahun. Dan ini maknanya masa Pakatan Harapan ambil itu, kita baru nak terpaksa langkah naik, iaitu mengikut Boston Consulting Group. Kalau dia ambil perkiraan pertumbuhan ekonomi, bursa saham, kesihatan, pendidikan, perumahan, hartanah, semuanya sekali, kebajikan rakyat dan pertumbuhan, itu maknanya dalam 10 tahun kita itu seolah tidak bergerak. Jadi Vietnam sudah mengatasi, Indonesia yang di bawah pun sudah naik tapi belum mengatasi kita. Tapi Vietnam sudah naik, meningkat, mengatasi kejayaan kita. Jadi sebab itu kita harus melihat bahawa dalam keadaan kita bergerak,
timbul pula pengkhianatan, pintu belakang, ya, kudeta politik lah ya, yang menyebabkan kita berdepan dengan satu suasana baru dan menerima pula bencana, menyambut kerajaan baru itu dengan COVID-19. Jadi kita sedang menghadapi masalah yang besar. Sukar kita nak bayangkan kedudukan yang dicapai dalam di tahun-tahun 90-an. 90-an itu kita catat pertumbuhan berapa? 9 sehingga 10% satu tahun. Kemudian reserve negara bertambah. Kemudian belanjawan itu daripada berimbang, belanjawan berlebihan. Maknanya sekarang ini semua defisit. Masa itu kita dah berlebihan. Masa itulah baru pertambahan perumahan rakyat, universiti, hospital, prasarana rakyat. Tetapi ia memerlukan tekad politik, pengurusan kerajaan dan usaha yang keras membanteras rasuah dan penyalahgunaan kuasa.